Trump berlari menjauh dari para wartawan di halaman Rumah Putih selepas satu panggilan sulit yang melibatkan Putin pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Trump berada di tengah-tengah satu rundingan tergempar antara Rusia dan Ukraina dengan satu gencatan senjata selama 3 hari, penggantungan aktiviti ketenteraan, dan pertukaran 1.000 tahanan dari setiap pihak. Dalam berita yang tersebar, image Trump yang bergegas pergi telah menjadi simbol kontroversi, tetapi di sebalik tabir menunjukkan sesuatu yang lebih besar, satu cobaan langsung untuk menggunakan keperluan Putin pada hari kemenangan bagi mendapatkan satu jeda sebenar dalam perang brutal yang telah memusnahkan keluarga, bandar, dan rutin berjuta-juta orang. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Alves. Pergerakan itu berlaku di Washington pada saat Trump menjawab soalan daripada media dan menjelaskan bahawa perbincangan mengenai Rusia dan Ukraina bukan sekadar satu lagi kenyataan politik. Reuters melaporkan bahawa Trump mengumumkan gencatan senjata dari 9 hingga 11 Mei antara Rusia dan Ukraina dengan penggantungan aktiviti ketenteraan dan pertukaran 1.000 tawanan perang bagi setiap pihak. Zelensky mengesahkan pengumuman yang dibuat oleh Amerika Syarikat dan berkata bahawa persiapan untuk pertukaran itu harus dijalankan dengan cepat. Rusia juga menerima jeda tersebut dalam tempoh yang berkaitan dengan sambutan kemenangan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Dan disitulah terletaknya perkara utama. Trump keluar dengan cepat kerana perang tidak menunggu sidang media. Seorang presiden yang cuba membuka ruang antara Moskow dan Kiev tidak boleh menjadikan setiap ayat sebagai pertunjukan untuk wartawan. Panggilan sulit dengan Putin yang dilihat oleh pengkritik sebagai mencurigakan boleh difahami dengan cara yang jauh lebih mudah. Trump membuka saluran terus dengan seorang lelaki yang mengawal jentera ketenteraan. Dalam peperangan, sesiapa yang mahukan hasil akan bercakap dengan orang yang membuat keputusan. Diplomasi sebenar tidak lahir daripada ayat yang dihafal di hadapan kamera. Ia lahir daripada tekanan, pengiraan, kesunyian, konsesi terhad dan tuntutan awam selepas perjanjian dicapai. Permintaan Rusia mempunyai sebab yang jelas. Putin mahu mengadakan perarakan hari kemenangan di Moskow di Dataran Merah tanpa risiko serangan Ukraina semasa upacara itu. Bagi Moskow, perarakan itu bukan sekadar satu pertunjukan kekuatan, memori sejarah dan kawalan dalaman. Perayaan itu berlangsung dengan kawalan keselamatan yang diperketatkan dengan kebimbangan terhadap drone dan dalam skala yang lebih kecil. Associated Press melaporkan bahawa perarakan itu lebih kecil tanpa senjata berat buat pertama kali dalam hampir 2 dekad tepat ketika berlakunya perang yang berpanjangan dan kebimbangan terhadap serangan. Perarakan itu menyedari kelemahan tersebut dan ia mengubah keperluan Putin menjadi modal tawar-menawar. Itulah kuncinya. Jika Putin memerlukan ketenangan untuk mempamerkan kuasa di Moskow, Trump menggunakan minat itu untuk mencipta jeda yang turut memberi manfaat kepada Ukraina. Gencatan senjata itu tidak hanya dipersembahkan sebagai satu kebaikan kepada Rusia. Ia disertakan dengan pertukaran kemanusiaan yang nyata. 1.000 tahanan Rusia ditukar dengan 1.000 tahanan Ukraina. Bagi keluarga yang menunggu berita tentang askar yang ditawan, ini bukan perkara kecil. Ini adalah kehidupan sebenar. Ini adalah orang yang pulang ke rumah. Ini adalah secebis nilai kemanusiaan di tengah-tengah peperangan yang kejam. Zelensky cuba menjadikan insiden itu sebagai satu provokasi politik. Kerajaan Ukraina telah mengeluarkan satu dekri simbolik yang membenarkan perarakan Rusia di Dataran Merah dan mengecualikan kawasan itu daripada pelan penggunaan senjata Ukraina semasa upacara tersebut. Media British menganggap tindakan itu sebagai satu sindiran langsung terhadap Moskow. Namun, walaupun dengan kehadiran provokasi itu, Zelensky menerima teras utama yang dirangka oleh Trump. Jeda sementara, pertukaran tahanan dan ruang untuk perbincangan baharu. Maksudnya, setiap kepimpinan cuba menjual cerita kepada khalayak mereka, tetapi mekanisme utama digerakkan oleh Washington. Kos kemanusiaan menerangkan mengapa gencatan senjata ini penting.
Misi Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina melaporkan bahawa sehingga Februari 2026, lebih daripada 15,000 orang awam telah terbunuh dan lebih daripada 41,000 cedera sejak permulaan pencerobohan besar-besaran pada Februari 2022. Pada Mac 2026, sekurang-kurangnya 211 orang awam terbunuh dan 1.206 cedera. Peningkatan sebanyak 49% berbanding Februari. Angka-angka ini tidak merangkumi keseluruhan dimensi ketenteraan perang, tetapi menunjukkan mengapa walaupun jeda singkat boleh mempunyai nilai strategik dan kemanusiaan. Rumah Putih perlu melangkaui retorik e colocar alguma coisa de pé. Sejak permulaan perang, banyak pemimpin barat telah berjanji untuk memberi sokongan, pakej bantuan, sekatan dan kenyataan tegas. Trump mencuba jalan lain, menghubungi Putin, bercakap dengan Zelensky dan memaksa satu ujian secara terbuka. Perarakan di Moskow juga mendedahkan tekanan ke atas Putin. Seorang pemimpin yang terpaksa memurangkan satu upacara ketenteraan tradisional, menyekat internet mudah alih di beberapa kawasan dan memperkuat keselamatan terhadap drone. Não está em posição confortável. Al Jazeera melaporkan bahawa Rusia telah menyekat internet mudah alih di Moskow dan bandar-bandar lain dengan alasan kebimbangan terhadap drone sebelum perarakan 9 Mei. Ini menunjukkan bahawa perang telah sampai ke jantung simbolik kuasa Rusia. Trump tidak mengabaikan perkara ini. Keadaan sekarang sangat sensitif. Gencatan senjata selama 3 hari perlu dipatuhi di lapangan, di mana Rusia dan Ukraina telah saling menuduh melanggar perjanjian pada jeda-jeda sebelum ini. Pertukaran tahanan memerlukan senarai, pengangkutan, pengesahan dan koordinasi antara pasukan tentera dan diplomatik. Selepas itu, Trump cuba mengubah jeda pendek ini menjadi ujian untuk sesuatu yang lebih besar. Ia bukanlah keamanan yang kekal, bukan juga penamat otomatik kepada perang, tetapi ia adalah satu langkah praktikal dalam perang yang terperangkap antara serangan, tindakan balas, propaganda, dan kebuntuan wilayah. Dalam sejarah, gencatan senjata yang singkat selalunya bermula sebagai isyarat terhad dan menjadi pintu keluar untuk konflik yang lebih besar. Di Korea, Dwight Eisenhower mengambil alih jawatan Presiden Amerika Syarikat dengan janji untuk mencari jalan keluar bagi satu konflik yang tersekat, mahal dan berdarah. Rundingan telah berlarutan selama bertahun-tahun, tetapi gabungan tekanan ketenteraan, diplomasi tegas dan perundingan mengenai tahanan membuka jalan kepada perjanjian gencatan senjata pada 27 Julai 1953. Perjanjian itu tidak mewujudkan keamanan yang sempurna dan semenanjung itu kekal berpecah, tetapi ia menamatkan pertempuran yang teratur, mewujudkan zon bebas tentera dan menguruskan pemulangan tahanan. Contoh ini membantu untuk memahami logik Trump. Tidak semua gencatan senjata terhad itu remeh. Kadang-kadang ia merupakan pengekang sebenar pertama dalam peperangan yang kelihatan mustahil untuk dihentikan. Rundingan antara bangsa yang lain juga menunjukkan bahawa perbincangan tertutup di belakang tabir bukanlah satu skandal dengan sendirinya. Di Camp David, pada tahun 1978, Jimmy Carter mengumpulkan Anwar Sadat dan Menachem Begin dalam rundingan tertutup yang membuka jalan kepada perjanjian antara Mesir dan Israel. Di Dayton, pada tahun 1995, diplomasi Amerika Syarikat membawa pemimpin Bosnia, Kroasia dan Serbia ke pangkalan udara di New York, jauh daripada tekanan awam secara langsung. Dan dari situ terhasil perjanjian yang menamatkan perang Bosnia. Kes-kes ini tidak dibina secara terbuka. Ia dibuat dalam suasana yang terkawal. Trump bercakap dengan Moskow kerana Moskow mengawal tentera, serangan dan tuntutan. Beliau bercakap dengan Kiev kerana Ukraine perlu menerima sebarang jeda yang memberi kesan sebenar di medan perang. Dan beliau beredar dengan cepat dari para wartawan kerana pada ketika itu setiap perkataan yang diucapkan secara terbuka boleh mengganggu rundingan yang masih sensitif. Media arus perdana mahukan satu adegan yang memalukan. Trump memberikan satu keputusan. Hentikan tembakan selama 3 hari. Keluarkan tahanan dari kurungan dan uji siapa yang sanggup mengubah simbolisme menjadi hasil. Putin mahu mengekalkan hari kemenangan. Zelensky mahu mendapatkan kembali tahanan dan mengekalkan kedudukannya di hadapan rakyatnya sendiri. Trump melihat kedua-dua kepentingan itu dan merangka satu jalan keluar yang mungkin.
Saya Milson Alves News dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.